Salam sejahtera. Tajuk bagi kumpulan terbaloi ialah peranan wanita dalam pembangunan masyarakat. Ketua bagi kumpulan terbaloi ialah Soyok Ting, manakala berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan terbaloi. Nama saya Phoebe Chai, nombor metrik 80967. Salam sejahtera saya ucapkan kepada sejarat. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Fabianus, metrik nombor 80134 dari kumpulan terbaloi. Hari ini saya ingin membincangkan tajuk kerja khusus kami, iaitu peranan wanita dalam pembangunan dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, wanita memainkan peranan penting dalam kejayaan mana-mana masyarakat dan budaya. Tanpa kewujudan wanita, tiada masyarakat boleh maju. Hal ini dikatakan demikian kerana wanita merupakan golongan yang memainkan fungsi yang penting di dalam sesebuah struktur masyarakat. Dalam konteks peranan nyata seorang wanita di dalam masyarakat, peranan golongan ini merupakan antara tunjang penting dalam memastikan keharmonian keluarga. Peranan ini boleh dilihat di hampir keseluruhan bentuk masyarakat, di mana antara fungsi wanita dalam keluarga adalah menjaga keperluan suami, pengurusan isi rumah, dan mendidik anak-anak. Walau bagaimanapun, konteks modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi telah membawa banyak pada perkembangan dan pengaruh wanita di dalam masyarakat. Ramai wanita telah mempunyai kerjaya dan peranan yang sama seperti lelaki. Dalam membincangkan peranan wanita dalam pembangunan pula, wanita berperanan untuk menyumbangkan tenaga dalam sektor ekonomi Malaysia. Sebagai contoh, wanita memiliki kemahiran yang tertentu yang berguna untuk menjadikan diri mereka sebagai satu sumber manusia yang lengkap. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti kepentingan wanita dalam pembangunan masyarakat. Yang kedua ialah menghuraikan cabaran wanita dalam pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga ialah mencadangkan langkah membantu wanita dalam pembangunan masyarakat. Kepentingan wanita dalam pembangunan masyarakat yang pertama dalam sektor politik, iaitu tetapi urus negara. Hal ini demikian kerana wanita adalah berpotensi dalam melibatkan aktiviti politik dan boleh memegang jawatan yang tinggi. Ini telah menunjukkan wanita boleh mengeluarkan dan mensuarakan pandangan mereka dalam membangunkan masyarakat dan negara. Sebagai contoh, Yang Amat Berhormat Dr. Seri Datuk Wang Azizah Wan Isman telah menjadi Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2018. Wanita juga penting dalam pendidikan kerana mereka selama sebagai seseorang ibu dan sering memberikan pendidikan diaformal kepada kanak-kanak. Ini telah menunjukkan mereka menjadi role model kepada kanak-kanak. Selain itu, daripada laporan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM di 2017 telah menunjukkan bilangan guru wanita merupakan 3 kali kepada guru lelaki. Ini telah menunjukkan wanita berjaya dalam berbagai bidang. Saya Kumishen ingin membentangkan kepentingan yang seterusnya. Kepentingan yang ketiga iaitu kepentingan dalam bidang pekerjaan. Golongan wanita juga penting dalam pekerjaan untuk membangunkan negara. Kebebasan pekerjaan bagi wanita semakin meningkat. Seramai 54.3% wanita menyertai dalam sektor pekerjaan. Keperluan kerajaan terhadap tenaga pengajar wanita dalam bidang pendidikan juga semakin meningkat. Pekerjaan yang ditetapkan oleh wanita iaitu penjagaan kanak-kanak. Kepentingan yang keempat iaitu kepentingan dalam keluarga. Wanita memainkan peranan besar dalam sesebuah keluarga. Peranan wanita mempunyai dua identiti sebagai isteri dan ibu kepada anak. Wanita juga memainkan banyak fungsi sosial dalam keluarga untuk pertumbuhan sebagai pentadbir. Dengan ini, wanita juga penting untuk pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan kualiti hidup. Nama saya Isyul dan metrik nombor 81530. Saya akan memperkenalkan cabaran-cabaran wanita dan pembangunan masyarakat. Cabaran pertama ialah peluang wanita yang menjadi perwakilan dan pembuat keputusan masih sedikit. Kerana politik dalam kebanyakan negara lebih kepada masyarakat, iaitu mengutamakan perwakilan lelaki dan menganggap lelaki lebih berkemampuan untuk memegang jawatan dalam parti. Peluang wanita yang boleh menjadi pemimpin dan perwakilan masih sedikit, menyebabkan potensi wanita untuk membangunkan negara dan masyarakat terjejas. Seterusnya ialah cabaran kedua, iaitu kekurangan sokongan dan kemudahan penegakan anak. Wanita yang bergelar ibu sentiasa perlu berfikir dengan keadaan anak mereka di rumah ataupun di haska, tapi mereka juga sentiasa perlu berfikir dengan cara untuk mencari rezeki, untuk menambah pendapatan keluarga. Sebagai kesimpulan, wanita yang mengutamakan anak-anak menyebabkan mereka suka terlibat dalam sektor pekerjaan dan menyumbang kepada pembangunan dan masyarakat. Cabaran yang seterusnya ialah peranan wanita sebagai ibu tunggal dalam masyarakat bertambah. Faktor utama yang menyebabkan wanita menjadi ibu tunggal ialah perceraian. Perceraian merupakan
berkesan akibat wanita yang mengalami masalah seksual. Ibu tunggal menghadapi cabaran yang besar dalam membesarkan anak mereka. Masyarakat juga membuat persepsi yang buruk terhadap ibu tunggal. Ibu tunggal akan menjadi topi yang gelagah dalam masyarakat. Cabaran yang keempat ialah hak pendidikan wanita yang tidak setara. Peluang pendidikan banyak diberi kepada lelaki berbanding dengan wanita. Terdapat sesetengah orang berpendapat bahawa wanita tidak memerlukan pendidikan yang tinggi kerana wanita hanya perlu bersedia untuk berkahwin dan disara oleh suami mereka. Selamat sejahtera. Nama saya adalah Furu Cai. Hari ini saya akan membentangkan bagian saya, yaitu 5.0 langkah-langkah untuk membantu wanita dalam pembangunan masyarakat. Langkah pertama ialah menetapkan kuota 30% untuk wanita berjabatan tinggi termasuk ahli lembaga korporat. Kerajaan memilih sekurang-kurangnya seorang wanita kepada setiap ahli lembaga pengarah, perusahaan berkaitan kerajaan (GLC), syarikat pelaburan berkaitan kerajaan (GLIC), dan syarikat negeri. Kerajaan boleh menawarkan program kepakaran untuk melatih wanita sebagai ahli lembaga korporat. Selain itu, kerajaan perlulah memberikan pengetahuan yang diperlukan oleh wanita untuk menjadi ahli lembaga terbaik. Bagi langkah kedua pula ialah menghapuskan diskriminasi terhadap wanita di sektor tertentu seperti sosial budaya, ekonomi, dan politik. Kerajaan hendaklah memberikan perhatian kepada cabaran luar biasa yang dihadapi oleh wanita di luar bandar serta peranan yang dimainkan oleh mereka dalam bidang ekonomi. Dengan ini, kesesamaan gender akan membantu negara berkembang maju di samping mengurangkan kemiskinan dan menabeh dengan lebih berkesan. Nama saya Eritie Tungsyun dan nombor metrik saya ialah 79328. Sekarang saya nak kongsikan tentang langkah untuk mengatasi cabaran bilangan wanita sebagai ibu tunggal dalam masyarakat bertambah. Kerajaan telah melancarkan Pelan Tindakan Pemekasan Ibu Tunggal 2015 hingga 2020 untuk mengatasi cabaran ini. Pelan tindakan ini ada 3 objektif, yaitu meningkatkan kesedaran dan komitmen pihak berkepentingan bagi memperkasa ekonomi ibu tunggal. Objektif kedua ialah meningkatkan kesejahteraan sosial ibu tunggal. Dan objektif ketiga ialah meningkatkan penyelidikan dan penyelarasan pembangunan bagi ibu tunggal. Seterusnya, langkah untuk mengatasi cabaran hak pendidikan wanita tidak setara ialah kerajaan telah melaksanakan Tasawuf Wanita Negara. Salah satu maklumat untuk tasawuf ini ialah menjamin pembangunan golongan wanita dengan meningkatkan kepentingan wanita. Kerajaan juga mengambil tindakan seperti meningkatkan kapasiti dan keupayaan wanita dalam bidang pendidikan untuk memastikan pelibatan golongan wanita yang berkesan dalam bidang tersebut. Nama saya Cindy Christine Lee Seun dan nombor metrik saya 79116. Kesimpulannya, wanita ialah pihak yang penting dalam masyarakat kini, kecuali sebagai ibu dan isteri di rumah, kerana lelaki tidak dapat melakukan sesuatu kerja yang boleh dilakukan oleh wanita. Wanita masih menghadapi cabaran seperti gangguan seksual, dipandang rendah dan sebagainya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang dibentukkan pada tahun 2001 perlu diteruskan untuk melindungi wanita dalam masyarakat ini. Sesetengah wanita memilih untuk menjadi suri rumah. Sumbangan ini yang secara tidak langsung menyumbang kepada negara, kerana anak adalah tonggak masa depan negara. Sekian, terima kasih.